Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 15 Disember, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara paparan pagi ini, banjir Johor jumlah mangsa meningkat kepada lebih 3,300 orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mangsa terkini banjir di Johor meningkat kepada 3,319 orang dengan pusat pemindahan sementara PPS bertambah menjadi 49 setakat jam 11 malam tadi. Keadaan itu susulan hujan tanpa henti lebih 24 jam sejak tengah hari kemarin yang menjejaskan 6 daerah. 7 lagi PPS dibuka menjadikan jumlahnya meningkat kepada 49 dengan daerah paling terjejas adalah Kluang dengan 21 PPS. Ia diikuti Kota Tinggi 12 PPS, Mersing 10, Segamat 4, Malakala Muar dan Kulai pula masing-masing membuka sebuah PPS. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor dalam kenyataannya berkata, mangsa banjir di Kluang juga meningkat. Pengurusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Negeri, Tan Chien Chun berkata, hujan lebat yang berterusan menjadikan keseluruhan kawasan yang terjejas meningkat kepada 6 daerah. Daerah Mersing merekodkan jumlah mangsa banjir tertinggi iaitu seramai 1,007 mangsa membabitkan 277 keluarga. Diikuti Kota Tinggi dengan 839 daripada 214 keluarga dan Kluang 680 mangsa daripada 187 keluarga. Di Segamat, jumlah mangsa adalah seramai 230 orang daripada 62 keluarga, Kulai 80 mangsa daripada 25 keluarga dan Muar 17 mangsa dari 5 keluarga. Banjir turut mengakibatkan satu lagi laluan iaitu Jalan Kampung Mawai Lama dalam daerah Kota Tinggi ditutup sepenuhnya kepada semua jenis kenderaan berikutan dinaiki air. Ini menjadikan keseluruhan jalan ditutup di daerah itu ialah 4 termasuk Jalan Batu 18, Jalan Ladang Pasir Lagok Ladang Bukit Berkelompok dan Jalan Ladang Bukit Payung yang kesemuanya berhampiran kampung Tunjuk Laut. 2 lagi laluan iaitu Jalan Tenggaruh 3 menuju ke Mawai, Kota Tinggi, Sedili serta Jalan Endau Batu 12 ke Rompin di Mersing pula bagaimanapun telah dibuka semula untuk semua jenis kenderaan. Beliau berkata pemantauan secara berterusan sedang giat dilakukan di kesemua daerah terjejas oleh pelbagai agensi termasuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Malaysia mencatat peningkatan 12 anak tangga kepada tempat ke-28 dalam Indeks Keselamatan Makanan Global GFSI 2019. Menurut laman web GFSI, sebahagian besar peningkatan itu disumbangkan oleh kemampuan Malaysia terutamanya menerusi operasi keselamatan makanan serta akses kepada petani dalam membuat pinjaman. Dalam memastikan kita provide enough food, kecukupan makanan ini, kementerian telah melalui ada 7 yang telah saya bentangkan di awal tahun Februari. Kita telah fokus kepada penambahbaikan sektor-sektor yang terlibat dalam agro makanan dan nampaknya kita sedang mencapai tahap yang positif dan saya beriltizam untuk tahun depan ini kita bekerja lebih kuat supaya indeks kita semakin naik. Beliau ditemui selepas merasmikan program Back to School 1,100 pelajar dalam Parlimen Pulai di Kempas, Johor. Tegasnya, keresahan keselamatan makanan adalah isu serius di negara membangun. Mengikut indeks GFSI tahun lalu, Malaysia diletakkan pada kedudukan ke-40 daripada 113 negara. Menurut Datuk Seri Salahuddin, satu mesyuarat khas membabitkan pemegang taruh utama dalam industri makanan utama akan diadakan Januari depan bagi mengenal pasti kelemahan yang boleh diperbaiki demi meningkatkan indeks keselamatan makanan negara pada tahun 2020. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat sedang melipat gandakan lagi usaha untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya OKU dalam sektor awam. Timbalan Menterinya Hannah Yeoh berkata perbincangan diadakan bersama Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi merealisasikan sasaran 1% penjawat awam OKU di setiap jabatan dan kementerian.
Untuk pengambilan extra staff untuk civil service sekarang, kita that one I think I leave it to Prime Minister's office to jawab lah on the size. Tetapi there are certain jobs that kita boleh bagi priority pada OKU, dan this is something that JPA sedang membincangkan dengan kementerian kita lah untuk mempergiatkan lagi usaha memberikan peluang pekerjaan kepada OKU. Yeah. So that one is work in progress sekarang. Menurut Hana, satu platform dikenali sebagai program Job Coach turut disediakan bagi menghubungkan OKU kepada syarikat-syarikat di seluruh Malaysia. Program dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan akan diperluas ke pusat-pusat dalam komuniti PDK. Hana ditemui pada sambutan ulang tahun ke-10 projek komuniti Makasih dalam membantu keluarga yang mempunyai anak OKU di sekitar Lembah Kelang. Terkini, pusat komuniti terletak di Subang Jaya, Selangor ini turut memiliki perpustakaan permainan khusus untuk membantu kanak-kanak OKU mempertingkatkan keupayaan dan kebolehan mereka. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun mengesyorkan pelaksanaan pendidikan wajib diperluaskan hingga ke peringkat menengah. Ujarnya cadangan supaya setiap pelajar tamat tingkatan 5 itu bertujuan mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan keluarga miskin luar bandar. Kerana kita lihat bila kita adakan pendidikan wajib sampai ke peringkat menengah, dia akan lebih mengurangkan lagi isu keciciran tak datang sekolah. Maklumlah bila dah sekolah menengah ni dia remaja. Mungkin di bandaraya ni sebelum sampai ke sekolah ada peluang-peluang pekerjaan ke sebagainya, kerja sambilan. Jadi kita nak sekurang-kurangnya walau apa pun hasrat impian mereka, tapi habiskan dulu alam persekolahan. Tambah beliau, wujud kelompok ibu bapa yang kurang memberi penekanan kepada pendidikan menengah kerana tekanan ekonomi. Susulan itu, kementerian dengan kerjasama Yayasan Pelajaran MARA kini giat membantu golongan berpendapatan rendah untuk menghantar anak ke sekolah. Kerajaan Negeri Perlis merancang menanam pelbagai spesies pokok bakau bagi menutupi kelompongan di sepanjang pesisiran pantai Pulau Ketam dekat Kuala Perlis. Inisiatif itu bagi mengurangkan kesan hakisan di pesisiran pantai di kawasan berkenaan. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azanman berkata peringkat awal sebanyak 1,000 pokok dari spesies bakau minyak dan bakau kurap telah ditanam. Lokasi itu juga sesuai ditanam spesies lain termasuk pokok api-api dan berimbang. Selain menangani hakisan, langkah pemeliharaan dan penanaman semula hutan pai bakau juga penting sebagai habitat hidupan. Di depan kita di sana, kita lihat ada lagi kelompongan di sana. Itu pun dalam program yang akan datang kita akan penuhkan semua ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program Tree for a Tree di hutan simpan Pulau Ketam. Program Anjuran Tenaga Nasional Berhad TNB itu disertai 300 sukarelawan dan penduduk tempatan. Ada kesan. Tadi kami tanya pakcik yang tadi tu, dia cakap kesannya sebelum ni dia orang tanah sampai situ, tapi kebanyakan jadi hilang because of ombak. Kita kan semua tahu penting untuk jaga sekitar untuk mengurangkan hakisan tanah ke apa-apa untuk mengelakkan banjir. Jadi kalau apa-apa kan tak ada banjir lah kalau ni awak menanam semula ni. Usaha Women of Will Wow meningkatkan golongan wanita kurang bernasib baik. Melayakkan NGO itu disenaraikan sebagai sebuah organisasi cemerlang di platform Social Impact Exchange atau SIX oleh Agensi Inovasi Malaysia. Dinilai berdasarkan kapasiti, rekod, impak, kelestarian, keuangan dan elemen inovatif, pemilihan itu telah mendorong WOW untuk melangkah dengan lebih yakin. Presidennya Datin Goh Swed Lan berkata program keusahawanan yang dilaksanakan dirangka relevan bagi membolehkan pesertanya lebih berdaya maju dari segi ekonomi, sosial dan komuniti. On a more individual basis, all the women have very different needs. Someone may be baking, someone may be sewing, someone may be doing direct marketing, and we try our best to tailor for all their individual differences. And this is where business coaching comes in. Program keusahawanan WOW ke arah merubah kehidupan keluarga turut diakui oleh pesertanya. Bila saya masuk WOW, jadi bisnes saya lagi berkembang. Macam dulu saya ada 4 tempat saya hantar, sekarang saya dah tambah lagi 2. Saya mempelajari marketing, banyaklah dia mengajarkan saya menjoinkan dalam Facebook, sosial media, Instagram, dengan WhatsApp. Sebelum ni memang saya tak tahu sebab saya ada Facebook tapi saya tak tahu cara macam mana nak gunakan.
Program bermatlamat mengeluarkan peserta daripada kemiskinan dan mereka yang terpilih perlu berdaya saing dan ada kemahuan untuk merubah ekonomi keluarga. Baik, kurang pengetahuan mengenai minyak sawit mampan Malaysia MSPO menjadi antara punca ramai pekebun kecil persendirian di Perak belum mendapatkan pensijilan itu. Menteri Industri Utama Tadis Sakop berkata hanya 7.9% daripada keseluruhan 125,000 hektar tanaman sawit oleh pekebun kecil persendirian di Perak mempunyai sijil MSPO. Justru media perlu mengewawarkan lagi mengenai pensijilan MSPO untuk membuktikan minyak sawit Malaysia adalah minyak sawit 5 bintang. Beliau juga berharap pekebun kecil persendirian dapat tampil ke pejabat Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB supaya semua kekurangan itu dapat diatasi. Sehingga 30 November lalu, 3.54 juta hektar daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia telah mendapat pensijilan MSPO. Bukan hanya dapat berkatan secara percuma, masyarakat orang asli juga diberi pendedahan mengenai kepentingan mengambil vaksin lengkap bagi anak masing-masing. Program Jalinan Kasih Orang Asli Negeri Selangor 2019 bertujuan mempertingkatkan kesedaran dalam penjagaan kesihatan dan kebersihan diri bagi memastikan setiap genap lapisan masyarakat menerima manfaatnya. Masyarakat orang asli Desa Temuan di Bukit Lanjan didekati untuk acara berkatan secara besar-besaran di Sekolah Kebangsaan Bukit Lanjan Asli Damansara Perdana. Seramai 56 peserta terlibat dari kanak-kanak berusia seawal 7 bulan hingga lelaki dewasa berusia 30 tahun. Turut selamat dikatankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun. Untuk hari ini memang kita sasarkan kepada golongan mu'alaf yang baru memeluk agama Islam. Tak kira umur dia berapa. Anak-anak mu'alaf, anak-anak asnaf yang terdiri daripada kalangan masyarakat orang asli seluruh negeri Selangor. Jadi saya maklumkan tadi dan kita sasarkan sebenarnya kepada seluruh negeri Selangor, tapi yang terlibat buat masa sekarang ni 5 daerah. Perkhidmatan berkatan ini bukan sahaja untuk mereka yang beragama Islam, namun terbuka untuk semua agama dan lapisan umur. Dan menerusi inisiatif ini juga, Pegawai Perubatan mengambil peluang untuk mendidik masyarakat orang asli untuk mendapatkan vaksin bagi mencegah sebarang penyakit di masa hadapan. Dan salah satu yang penting dalam pencegahan penyakit berjangkit adalah vaccination. So, kerajaan kita telah menetapkan vaccination yang wajib mengikut jadualnya untuk mengelakkan penyakit-penyakit yang membawa mudarat yang besar. Antaranya contoh macam polio yang boleh menyebabkan kelumpuhan dan mungkin juga boleh menyebabkan kematian. Program ini dianjurkan oleh Persatuan Kebajikan dan Pengurusan Islam Orang Asli Selangor dengan kerjasama antaranya Mega Klinik Zahran, Majlis Agama Islam Selangor dan Lembaga Zakat Selangor. Lebih daripada 200 tempahan telah diterima untuk kenderaan utiliti sukan SUV Proton X70 dalam beberapa hari pertama semasa jualan ulang tahun 12.12 Shopee. Sebagai insentif kepada jualan khas itu, pelanggan yang menggunakan platform e-dagang Shopee boleh menempah hanya dengan deposit RM99 berbanding bayaran RM1,000 seperti kebiasaan. Manakala 50 pelanggan pertama yang berjaya mendaftarkan Proton X70 sebelum hujung tahun ini akan menerima voucher Shopee bernilai RM2,000. Malah mereka juga akan menikmati promosi lain yang sedang dijalankan Proton pada bulan ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Dr. Lee Chung Rong, perkembangan itu menunjukkan penerimaan pelanggan bagi membuat tempahan kereta melalui internet. Majlis Makan Malam Gala Anugerah Yayasan AIDS Malaysia berjaya. Tun Dr. Siti Hasmah mengumpul dana sebanyak RM2.4 juta bagi membantu pesakit AIDS atau HIV di Malaysia. Pada majlis itu, pakar perubatan keluarga dan pengasas Persatuan Kesedaran AIDS Sabah, SAGA, Dr. Zaitun Yahya, dipilih sebagai penerima anugerah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali 2019. Selaku pemenang, Dr. Zaitun menerima hadiah wang tunai RM20,000. Anugerah disampaikan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan penaung Yayasan AIDS Malaysia, Datin Paduka Marina Mahathir. Dr. Zaitun adalah antara 7 finalis yang disenarai pendek untuk anugerah itu. Majlis bertujuan menghargai mereka yang telah memberi sumbangan bagi menamatkan wabak AIDS di Malaysia dan bagi mengumpul sumbangan untuk Yayasan AIDS Malaysia YAM.
Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, seorang dilaporkan maut akibat banjir yang melanda selatan Perancis. Menurut pihak berkuasa tempatan, mangsa adalah seorang lelaki berusia 70 tahun yang terperangkap selepas keretanya dihempak pokok tumbang. 5 lagi mangsa dilaporkan cedera, 2 daripadanya parah. Hujan tidak henti-henti sejak lebih 2 hari lalu menjejaskan ribuan penduduk. Lebih 400,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Selain amaran hujan lebat berterusan, Biro Cuaca Tempatan turut mengeluarkan amaran waspada insiden salji runtuh yang dijangka menjejaskan kawasan Alps. Australia dijangka mencatat suhu paling tinggi dalam rekod pada minggu depan berikutan gelombang cuaca panas melampau yang melanda timur negara itu. Menurut Biro Meteorologi Tempatan, suhu di kebanyakan tempat diramal melepasi 40 darjah Celsius bermula Rabu depan. Antaranya di Perth, di Adelaide dan Melbourne. Manakala amaran kebakaran hutan dikeluarkan bagi barat Australia dan Queensland. Rekod suhu tertinggi 50.7 darjah Celsius dicatatkan pada 2 Januari 1960 di kawasan pedalaman Australia Selatan. Di India, ratusan pelajar cedera manakala 50 lagi ditahan pihak polis New Delhi berikutan bantahan terhadap pindaan rang undang-undang kewarganegaraan CAB. Antara yang cedera adalah pelajar Universiti Jamia Millia Islamia JMI. Kejadian berlaku ketika polis bertindak menyekat perarakan ribuan pelajar universiti berkenaan ke Parlimen. Kebanyakan pelajar cedera akibat terkena gas pemedih mata dan dibelasah oleh pihak berkuasa menggunakan belantan. Ketua Praktor Universiti JMI, Wasim Ahmad Khan berkata kira-kira 100 pelajar cedera dan 15 daripadanya berada dalam kritikal. Difahamkan bantahan itu dianjurkan oleh Persatuan Pensyarah Universiti terpapit. Dua orang terkorban dalam kebakaran yang berlaku di atas kapal pengangkutan tentera laut Rusia. Mangsa yang maut adalah pegawai dan kru kapal berkenaan. Kedua-dua mayat ditemui di bahagian kerja kimpalan iaitu lokasi yang dipercayai akibat kebakaran. 10 mangsa cedera dan dikejarkan ke hospital akibat terhidu asap berlebihan. Punca sebenar kebakaran sedang disiasat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Misi penting dibawa skuad rugby bawah 19 tahun negara menjelang 2 aksi timbal balik menentang Emirat Arab 1 UAE dalam saingan Division 2 Rugby Asia di bawah 19 tahun hari ini dan esok. Bukan sahaja menjadikan slot ke saingan Division 1 sebagai sasaran, tetapi ia turut dijadikan serampang dua mata Rugby Malaysia MR yang mahu membentuk sebuah pasukan ampuh untuk layak ke Rugby Piala Dunia 2031. Secara logiknya kalau mereka sekarang ni berumur 19 tahun bermakna 12 tahun daripada sekarang umur mereka sekitar 30-31 tahun. Jadi kita rasa mungkin ini adalah kumpulan yang pertama. Sudah tentulah perlu ada kumpulan-kumpulan yang lain selepas ini yang mungkin akan membentuk pasukan yang akan cuba untuk memberikan saingan untuk melayakkan diri ke Rugby Piala Dunia 2031. Misi Rugby Malaysia MR untuk layak ke Rugby Piala Dunia 2031 sudah pun digerakkan menerusi program pembangunan rugby negara NRDP dan sudah semestinya ia bakal diuji menerusi saingan Division 2 menentang UAE petang ini dan esok di Padang UPM. Skuad bawah 19 tahun negara di bawah kendalian jurulatih Farid Syazwan dibantu pemain kebangsaan Syahir Ashraf Rosli akan membawa cabaran negara untuk kembali mendapatkan tempat dalam Division 1 selepas tidak mengambil bahagian musim lalu. Untuk rekod, Malaysia berada dalam Division Utama pada 2016 dan turun ke Division 1 pada 2017. Pertemuan menentang UAE pada 2017 sudah menyaksikan skuad negara tumpas dengan keputusan 34 berbalas 14.
Negeri Sembilan sah bergelar juara kejohanan hoki bawah 14 tahun kebangsaan bagi kategori perempuan selepas menumpaskan Perak 2-1 dalam perlawanan akhir. Kebangkitan pada baki 8 minit terakhir nyata membuahkan hasil menerusi 2 gol jaringan Husna Najiha Jazman untuk memastikan trofi kejuaraan menjadi milik Negeri Sembilan. Perak turun dengan reputasi tinggi selepas kejayaan kedua-dua pasukan lelaki dan perempuan mara ke perlawanan akhir. Saingan perempuan yang mempertemukan Perak dan Negeri Sembilan bermula seimbang dengan kedua-dua pasukan terikat dengan kedudukan 0-0 tamat suku pertama. Bersambung suku kedua, Perak akhirnya memecah kebuntuan selepas kapten pasukan Nurul Syafiqah Nur Hisham menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-22. Kekal 1-0 sehingga tamat suku ketiga, kebangkitan mula dipamerkan Negeri Sembilan pada suku keempat. Minit ke-52, Husna Najiha Jazman berjaya menyamakan kedudukan buat Negeri Sembilan menerusi gol sudut penalti. Dan ketika permainan hanya berbaki seminit, Husna muncul wira apabila menjaringkan gol kemenangan sekaligus memastikan gelaran juara kategori perempuan menjadi milik Negeri Sembilan dengan keputusan penuh perlawanan 2-1. Dalam pada itu, harapan Perak untuk menebus kehampaan dalam kategori lelaki juga tidak kesampaian selepas tewas kepada Johor 3-1. Johor gah menguasai permainan, membuka jaringan di penghujung suku pertama menerusi gol padang Azimuddin Syakir Kamarudin. Bagaimanapun, Perak bangkit menyamakan kedudukan pada suku kedua selepas Muhammad Nazim Hakim Zukairi turut mencipta gol padang minit ke-24. Kekal terikat 1-1 sehingga tamat suku ketiga. Rentak berbeza mula disajikan Johor sebaik suku keempat bersambung. Minit ke-51, Azimuddin menjaringkan gol kedua pribadi untuk Johor kembali di depan 2-1. Dan Azimuddin melengkapkan hat-trick seminit berselang memastikan Johor mencatat kemenangan 3-1 untuk bergelar juara. Kemenangan ini turut menyaksikan Johor berjaya membalas dendam kekalahan edisi lalu juga kepada pasukan Perak ketika kedua-dua pasukan turut berentap dalam perlawanan akhir. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di bidang sosial dan digital Buletin TV3. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan selamat beristirahat.